Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua pelajar-pelajar cikgu yang tengah tengok video ni. Okey, dekat rumah sana semoga korang sentiasa sihat-sihat je. Okey, jangan keluar rumah kalau tak perlu. Jaga sentiasa jaga kebersihan. Okey. Jadi yang tak kenal lagi cikgu, yang belum pernah tengok video cikgu sebelum ni, nama cikgu Syakir. Okey, cikgu Syakir. Okey, jadi untuk kelas kita kali ini, kelas sejarah tingkatan 2 kita kali ini, macam biasa juga kita akan jalankan kelas kita secara online, iaitu rakaman video ni lah. Okey. Jadi untuk minggu lepas kita dah masuk untuk tingkatan 2 bab 6, sejarah tingkatan 2 bab 6. Bab 6 ni tajuk dia apa? Bab 6 ialah Kesultanan Johor Riau. Okey, Kesultanan Johor Riau. Ini untuk bab 6. Lepas tu untuk 6.1 ni kita dah cover pengasasan Kesultanan Johor Riau, kita dah cover dah. Dan 6.1 ni kita dah cover sampai cabaran ke arah kegemilangan. Apa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ni untuk mencapai kegemilangan, untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan dia. Okey, itu apa cabaran-cabaran dia. Okey, apa ancaman-ancaman dia? Kita revise balik. Ada 4 ancaman cabaran yang dihadapi. Okey. Yang pertama ialah perang Johor Portugis dengan Aceh, ataupun dikenali sebagai perang tiga segi ataupun perang 100 tahun. Okey, antara tiga pihak tu. Okey, kita dah bincangkan minggu lepas. Yang kedua, perang Johor Jambi. Okey, sebab Johor dia nak daerah tunggal tu, jadi dia berperang dengan Jambi. Itu pun salah satu cabaran dia juga. Yang ketiga, konflik pembesar. Okey, dalam kerajaan Kesultanan Johor Riau itu sendiri, pembesar berebut kuasa pemerintahan. Okey, itu cabaran yang ketiga. Yang keempat ialah ancaman Raja Kecil. Okey, sebab dia nakkan Kesultanan Johor Riau tu, jadi itu pun merupakan ancaman juga. Okey, so itu untuk cabaran dia kita dah cover. Sekarang ni kita berpindah pula kepada strategi dia. Apakah strategi Kesultanan Johor Riau ni untuk dia menghadapi cabaran-cabaran itu? Okey. Okey, lepas tu tanpa membuang masa lagi kita terus tengok strategi yang pertama yang digunakan oleh Kesultanan Johor Riau untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan dia. Okey. Pemindahan pusat pemerintahan. Macam yang cikgu dah bagi tahu minggu lepas, Kesultanan Johor Riau ni dia banyak memindahkan pusat pemerintahan dia untuk mengelakkan ancaman daripada kuasa luar. Okey, daripada Kota Kara dekat Pekan Tua, kan? Lepas tu dia pindahkan pula pusat pemerintahan dia ke Kota Sayong dekat Sayong Pening. Lepas tu dia pindahkan lagi pula dekat Kota Batu di Johor Lama. Okey, dia banyak berpindah pusat pemerintahan, okey, untuk mengelakkan ancaman daripada kuasa luar lah. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang pertama kat sini. Majoriti pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau terletak di sepanjang pesisir pantai, kan? Macam cikgu explain, supaya mudah untuk kapal dagang masuk, okey, untuk menyekat kemasukan kapal perang, okey. Sebab tu diorang bina di kawasan sungai, okey. Poin yang kedua, kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan yang baharu semasa pemerintahan Sultan Ibrahim daripada tahun 1677 sampai 1685, okey. Jadi pusat pemerintahan dia bukan dekat 3 tempat yang kita mention tadi tu je. Okey, ada lagi yang seterusnya, iaitu di Kepulauan Riau Lingga. Dekat sini dekat Kepulauan Riau Lingga ni dia punya pusat pemerintahan yang seterusnya. Oleh siapa? Oleh Sultan Ibrahim. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang seterusnya. Pusat pemerintahan terpaksa berpindah untuk strategi ketenteraan dan juga pertahanan, yang macam cikgu cakap tadilah. Okey, untuk mempertahankan kerajaan dia. Okey, so itu strategi dia yang pertama. Strategi Kesultanan Johor Riau ni yang pertama. Kita tengok strategi dia yang kedua. Okey, strategi dia yang kedua ni ialah membina kota pertahanan. Okey, kota pertahanan yang dibina sering berubah mengikut lokasi pusat pemerintahan dan mempunyai bentuk serta ciri dia yang tersendiri. Okey, lepas tu kita tengok contoh dia, Kota Kara dekat sini. Kota Kara ni dia dibina semasa pengasasan kerajaan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Okey, Kota Kara. Dekat Kota Kara ni apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri Kota Kara ni ialah ianya terletak di kuala Sungai Telur, okey.
Yang kedua, pagar dibuat dengan pancang kayu yang besar setinggi 40 kaki ataupun 12 meter. Okey, 12 meter tu panjang sangat panjang. Pancang kayu tu Dan yang ketiga ialah diperkuatkan dengan meriam dan bedil. Okey. So ini ini sebab dia yang kedua untuk membina kota pertahanan. Lepas tu kita tengok sebab yang ketiga, strategi dia yang ketiga untuk mempertahankan kedaulatan dia. Okey, slide ni tulisan dia agak kecil, jadi cikgu akan divide kepada dua bahagian. So nanti korang boleh nampak lah cikgu explain apa. Okey, so kita zoom yang pertama. Okey, ini yang pertama. Yang seterusnya nanti kita akan masukkan dekat slide berikutnya. Okey. So untuk strategi yang ketiga ialah menjalinkan hubungan dengan Belanda. Okey, ini strategi Kesultanan Johor Riau ni untuk mempertahankan kedaulatan dia. Dia wujudkan hubungan yang baik dengan Belanda. Okey, kita tengok poin yang pertama. Mengadakan perjanjian persahabatan dengan Belanda. Okey, Kesultanan Johor Riau ni dia mengadakan perjanjian persahabatan dengan Belanda. Poin yang kedua, Belanda menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan juga Aceh. Macam yang kita belajar dekat cabaran tadi tu, cabaran kelas minggu lepas, betul tak? Dia ada perang tiga segi tu. Perang tiga segi yang melibatkan Johor, Aceh dengan Portugis. Okey, dia melibatkan tiga pihak ni. Jadi Belanda ni dia buat perjanjian dengan Johor dan dia akan melindungi Johor daripada Portugis dan juga Aceh ni. Okey. Okey, kita tengok poin yang ketiga, Perjanjian Johor Belanda ditandatangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda Cornelis Matelief de Jonge dan juga Sultan di atas kapal Belanda yang bernama Orange. Okey, nama kapal tu Orange. Okey. Jadi lepas diorang tanda perjanjian persahabatan ni, Johor mendapat perlindungan daripada Belanda lah. Okey. Lepas tu kita tengok slide berikutnya. Okey, ini sambungan yang tadi tu, yang cikgu dah split tu. Okey. Untuk yang ini pula, kita tengok yang pertama tu, Belanda meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Tertinggal kat situ, Belanda meminta bantuan Johor untuk menyerang Portugis dekat Melaka. Okey, bukan menyerang Melaka, dia nak menyerang Portugis dekat Melaka. Sebab Portugis pun merupakan ancaman juga kepada Belanda. Lepas tu kita tengok poin berikutnya. Johor memberi bantuan dalam perang Belanda-Portugis. Okey, Johor ni dia bantu Belanda dalam perang di antara Belanda dengan Portugis tu. Bantuan apa yang Johor ni bagi? Okey, kita tengok poin bawah dia tu membantu mengangkat peralatan perang. Okey, dia membantu mengangkat peralatan perang. Yang kedua, membuat tapak meriam. Okey, membuat tapak meriam. Yang ketiga, menggali parit kubu. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat, menyekat musuh lari ke dalam hutan. Okey, so diorang halang musuh daripada lari masuk ke dalam hutan. Dan yang terakhir, bantuan yang terakhir yang Johor bagi ialah dia menaikkan semangat tentera Belanda. Okey. Kita tengok poin yang seterusnya. Johor membantu Belanda menyerang Portugis di Melaka pada 2 Ogos 1640. Okey, dia serang Portugis dekat Melaka pada 2 Ogos 1640. Dan terakhir sekali, Portugis berjaya ditewaskan pada Januari 1641 disebabkan oleh kerjasama di antara Johor dengan Belanda ni. So ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh Kesultanan Johor Riau ni untuk mempertahankan kedaulatan dia. Dia menjalinkan hubungan baik dengan Belanda. So 3 strategi tu kita dah cover. Jadi cikgu rasa cikgu nak cover untuk itu saja hari ini, untuk kelas kita kali ini. Strategi dia, cikgu nak korang baca balik, fahamkan balik strategi-strategi ni. Lepas tu ingat nama-nama penting yang terlibat dalam 3 strategi ni. Ingat balik nama-nama penting tu. Dan untuk latihan kali ini pula, cikgu nak korang buka modul ni, modul yang dah dibagikan dekat korang. Lepas tu tengok pada muka surat. Pada muka surat 12 ni, kita dah buat sampai muka surat 11 minggu lepas. Cikgu dah minta korang buat sampai muka surat 11. Jadi untuk kali ini, buka pada muka surat 12 ni sahaja. Ini sahaja yang korang perlu siapkan untuk kali ini.
Sebab ini je yang topik kita dah cover. Untuk muka surat 13 tu, itu dah masuk tajuk 6.2. Kita belum cover lagi yang itu. Itu cikgu akan cover untuk kelas minggu hadapan. Jadi untuk minggu ini, korang hanya perlu buat muka surat 12 ni sahaja kan. Ini melibatkan strategi yang digunakanlah oleh Kesultanan Johor Riau ni untuk mempertahankan kedaulatan dia. So rasanya kalau betul-betul fokus, fahamkan, korang boleh jawab, tak ada masalah Okey, itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham ke, kekeliruan ke, boleh ajukan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu telah jawab. Dan kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.